Sabar boleh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Dakwaan yang ketiga situ. Kata kita bahawa apa yang tidak terlepas daripada sifat-sifat baharu adalah baharu. Dalilnya ialah jikalau tidaklah demikian, maka sesungguhnya telah ada sebelum tiap-tiap yang baharu itu, yang baharu, mana hawadis, yang tidak berpermulaan baginya. Ya, kalau ada itu mustahil. Ada benda baru tapi ada dia tidak ada permulaan. Makna dia baru tapi sifat dengan sedia. Itu muhalul mustahil. Sebab sifat baharu ni ialah benda yang didahului oleh ketiadaan. Apa makna baharu? Bahasa Melayu, Arab dipanggil hudus. Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Barang yang didahului oleh ketiadaan kemudian berhubung balik dengan ketiadaan. Selain daripada Allah Ta'ala, kewujudannya ialah asalnya tiada. Panggil baharu. Dan kalau tidaklah berlaku, kalau tidaklah berlalu hawadis itu dengan keseluruhannya, nasai tidak berkesudahanlah penggantian kepada adanya yang baru yang sekarang ada sekarang. Dengan berlalunya apa yang tiada berkesudahan itu dipanggil mustahilun. Dan kalau tidaklah berlalu hawadis, berlalu apa dia? Lepas dengan keseluruhannya, dia pergi berlalu, mana musnah lah. Nah, saya tidak berkesudahan, mana kalau tak binasa, tak berlakulah kesudahan, mana kekal. Penggantian kepada ada yang baru yang sekarang. Dan berlalunya apa yang tiada berkesudahan, itu mustahil. Berlalunya benda yang tidak berkesudahan. Berlalu mana apa? Binasa dia. Benda yang tidak ada kesudahan itu mustahil. Ya, benda bila ada kesudahan, mana penamat, mana dia berlalu, dia habis. Dua sifat ni dia tak lazim. Lazim daripada kidam dia mesti baqa, dan lazim daripada baqa dia mesti kidam. Kedua. Ya. Kalau dia tidak kidam, tidak sedia, mana dia tidak baqa. Ya, hakikat dia tu, sebab dia baru. Baru benda yang tidak kidam bermakna dia baru, mana asal dia tiada. Baharu tu makna benda yang didahului oleh ketiadaan. Semua makhluk, nama pun makhluk, mana dia jadi. Bila faham daripada jadi, mana dia kena jadi. Sebelum tu dia tak ada. Tu. Mana semua tu asal dia ketiadaan, kemudian dijadikan oleh Ta'ala. Itu mana baharu. Ma sabaqahul adam, mana benda yang mendahului oleh dia oleh ketiadaan. Maka kewujudan dia adalah arid, baru datang. Adapun Allah Ta'ala, kewujudan Allah bukan baru datang. Kewujudan Allah asliyun, asal, bukan arid. Ya, asal mana hak dia asal. Dia tidak pernah ketiadaan. Itu maksud. Itu panggil kidam. Apa makna kidam? Apa makna kidam? Ibaratun an nafil adamin sabiq lil wujud. Itu makna kidam. Ibaratun an nafil adamis sabiq. Ibarat daripada ternapinya ketiadaan yang mendahului oleh kewujudan sesuatu. Di tiap-tiap benda yang wujud, dia tidak didahului
oleh ketiadaan. Itulah dipanggil qidam, sifat tu. Maka zat dia dipanggil qadim, ya. Zat dia dipanggil qadimun. Jadi siapa yang bersifat begini? Tuhan je lah, lain tak ada. Kewujudan Tuhan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Berarti tak perlu kepada sanik pencipta. Kewujudan makhluk didahului oleh ketiadaan, maka dia perlu kepada mujid, sanik, fa'il, mana yang mengadakan. Itu je. Jadi martabat wujud kita dengan martabat wujud Allah Ta'ala, oh jauh, ya. Dia qadim, kita baru. Dia baqi, kekal, kita fanin, fana, hilang. Di situ nampak kebesaran keagungan dia, maha dahsyat, ya. Kerana sesungguhnya jikalau adalah bagi cakrawala ini perputaran yang tiada berkesudahan, maka tiada tersembunyilah bilangannya itu dari genap atau ganjil, atau genap atau ganjil keduanya, ya, atau tiada genap dan tiada ganjil, dan mustahillah adanya, ya. Manakala cakrawala ini itu mana perputaran, dia berputar yang tiada kesudahan, ya. Maknanya cakrawala ni kalau tak ada kesudahan, bahawa dia kekal. Maka kalau berkekal, tak sembunyi bilangannya itu daripada genap dan ganjil. Dia ada apa? Genap ataupun ganjil. Putaran kita ni. Dan kita kan putaran alam, sehari semalam, ya. Hari pertama, hari ni hari ke berapa? 12. Besok 13 ganjil, hari ni genap. Besok putar balik 14 genap, betul ganjil balik 15. Dia berputar. Tu. Dia benda yang berputar mustahil dia apa? Tak berkesudahan. Dia mesti ada kesudahan. Ya, bila genap datang ganjil, dia hilang genap. Datang balik genap, hilang ganjil dia balik. Itu maksudnya. Ya, jadi walhasil benda itu ada berkesudahan. Adapun zat Tuhan dia tidak, dia kekal baqi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Genap dan ganjil kedua-duanya, tidak genap dan tidak ganjil. Sebab yang demikian adalah mengumpulkan antara nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Dia nafikan bahawasanya apa benda tu, ya, tidak berkesudahan. Tetapi diisbatkan ada awal, betul. Sebab benda bila ada awal, makna dia makhluk. Bila makhluk dia tak bersifat dengan kekal, ya. Kerana pada mengisbatkan yang satu adalah menafikan yang lain. Bila malam, hilang siang. Bila siang, hilang malam. Itu ada berumpun benda yang berlawan. Gerak dengan diam. Bila gerak tak ada diam. Bila diam tak ada gerak. Itu lawan cara redit. Kerana pada mensabitkan sesuatu, maka itu menafikan yang lain. Itu ada sabit satu, dia kata dia ni kidam sedia, tapi dia binasa, tak boleh, dia berlawan. Atau dia kata dia ni, ya, baharu, tapi dia kekal tak boleh. Kekal yang arid lain lah, tu Tuhan kekalkan kita ni. Dan mustahil adanya genap sahaja, kerana genap itu akan menjadi ganjil dengan bertambah satu. Tambah satu hari lagi dah jadi ganjil besok. Hari 12, besok 13. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepada yang tidak berkesudahan, ya. Dan mustahil pula adanya ganjil saja, kerana ganjil itu akan menjadi genap dan bertambah satu. Genap menjadi ganjil, itu pusiran ni. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan padanya, sedangkan dia tidak berkesudahan bilangan. Habis. Dan mustahil pula bahawa adanya tiada genap dan tiada ganjil, kerana dia berkesudahan. Dia mesti ada putaran, ya. Satu benda tu gerak pun tidak, diam pun tidak. Itu tak boleh. Sebab kita makhluk, sifat kita tu mesti ada.
Maka kesimpulan dia, khulasah dia, kesimpulan dia semua ni, bahawa alam ini tidak terlepas dari sifat-sifat baharu. Apa sifat baharu yang nyata? Gerak, diam. Ya. Itulah gerak dipanggil harakat, diam sakanat, mana dia gerak diam. Maka adalah ia baharu sebab dia ittisaf, dia bersifat dengan sifat baru. Maka bila sifat dia baru, zat dia juga baru. Dia tak sah zat yang baru duduk pada zat qadim, tak sah. Atau sifat qadim bersifat yang baru, atau zat qadim zat baru, tak sah. Dia sifat qadim, dia sifat di zat yang qadim. Ya. Itu dia sebaliknya baru. Jadi kesimpulan dia, semua ni selain Allah Ta'ala, bahawa alam tidak terlepas dari sifat baharu. Maka adalah ia baharu. Dan apabila telah benar baharunya, baharu semana hudus, maka dia memerlukan kepada yang membaharukan, dipanggil muhdis. Muhdis yang membaharukan, yang dapat diketahui dengan mudah. Tu. Allah Ta'ala dipanggil apa? Muhdis. Kita dipanggil muhdas. Ya, Allah Ta'ala muhdis, yang membaharukan. Kita yang dibaharukan, mana yang dijadikan. Kemudian asas kedua, mengetahui bahawa Allah SWT itu qadimun, wal awwalu wal akhir. Awal bermakna apa? Bila tidak, dengan tidak ada pendahuluan, tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Tidak ada permulaan wujud Allah. Adapun wujud kita ada permulaan. Sebab tu kita ada sijil apa? Surat beranak. Kita mula ada tahun bila? Mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu qadimun, qadim, kemudian sentiasa azali, sedia kala dan sentiasa kekal. Tidak ada baginya wujudnya permulaan. Mana wujud dia asliun. Ya, adapun wujud makhluk tidak asal. Asal kita tak ada wujud, kemudian baru datang wujud. Tuhan sebaliknya tidak begitu. Makna dia sedia, dia tidak pernah bertemu dengan ketiadaan dari dua pihak, dahulu, asal dan kemudian. Ya, makna bukan awal tak ada, tak. Dan begitu juga kekal, makna bahawa dia tidak binasa. Tetapi dialah yang permulaan tiap-tiap sesuatu. Sebelum ada satu, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala wala syai'a ma'ahu, tidak ada satu pun serta dia. Dia ahad, tunggal. Tapi dialah permulaan tiap-tiap satu, dan sebelum ada sesuatu, yang mati dan yang hidup, semua belum ada makhluk, dia tunggal. Dalil di mana? Jikalau adalah dia itu baharu. Ini kalau kita takdir, Tuhan tidak baru. Kalau baharu apa jadi? Tengok. Mana kalau dia baharu, dia tidak qadim, tidak sedia, maka dia memerlukan pula kepada muhdis. Dia pula perlu pada muhdis yang membaharukan. Ya, maka itu sudah jadi salah. Kalau Tuhan memerlukan, mana dia sudah jadi makhluk. Ya, bukan nama Tuhan. Bagi sebut Tuhan, dia tidak boleh dijadikan. Kalau dijadikan, makna dia makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dicipta, yang dijadikan. Tuhan dia pencipta, bukan dia dicipta. Kemudian yang muhdis ini memerlukan pada muhdis lagi. Kalau kata Tuhan kena jadi, bermakna siapa jadikan dia? Tuhan lain. Tuhan lain pula siapa jadi? Wah, berangkai tak sudah. Itu mustahil. Lalu tali bertalilah, siapa jadi dia? Sampai kepada yang tiada berpenghabisan, dijadikan dia apa? Siapa dia yang hujung sekali tak tahu. Dan yang tali bertali itu tiada membawa hasil ataupun berkesudahan, tak ada apa hasil kesudahan kepada muhdis yang qadim. Siapa dia muhdis yang qadim? Dia mesti muhdis itu sifat dia qadim. Dia pencipta, dia tidak dicipta. Itu betul. Sebab tu salah kita tanya siapa jadikan Tuhan, itu soalan syaitan. Ya, dalam hadis kan, syaitan akan bising kita, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan itu? Allah. Nah sekali siapa jadikan Allah?
Dia tanya siapa jadi Allah Ta'ala, maka soalan tu orang gila. Kalau Tuhan kena jadi tu bukan Tuhan lah, dia makhluk. Habis tu. Dan inilah sebenarnya yang dicari, yang kita namakan dia apa? Pencipta alam, pembuat, penjadi, ya, dan khalik. Khalik pun nama dia, mujid pun nama dia, ya, sani' pun nama dia, makhluk pun nama dia, ya, apa nama, khalik pun nama dia, pencipta. Dua. Asas yang ketiga pula, mengetahui bahawa Allah SWT serta adanya tadi azali lagi abadi. Azal mana sedia kala, kidam tu lah, ya. Abadi mana bakak, kekal selama-lamanya. Itu mana huwal awwalu wal akhir. Awal dengan tiada permulaan, akhir dengan tiada kesudahan. Dah habis makhluk, habis semua. Hakikat dia kenal tinggal dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah zat Tuhan kamu kemudian. Kemudian tiada adalah bagi wujudnya itu berakhir. Sebab kalau wujud berakhir bermakna dia apa? Makhluk. Ya, mana dia boleh menerima ketiadaan. Bila Tuhan dia tidak menerima ketiadaan, sama ada di awal atau di akhir. Ya, itu makna ringkas kita. Tidak menerima ketiadaan di awal mesti sekali ada, itu makna kidam. Tidak menerima ketiadaan terus akan datang, itu makna baka. Dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Maka ketiadaan ada dua. Ketiadaan yang mendahului kita sekarang ni. Ya, kita ada dua ketiadaan. Kita lahir tahun 60. Maka sebelum 60 kita tiada. Itu ketiadaan apa? Ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita. Dipanggil adamus sabiq lil wujud. Kemudian duduk pula ajar kita sampai besok lusa mati dia. Maka dia panggil ketiadaan. Ketiadaan apa? Yang menghubungi. Tadi yang mendahului Adam sabik. Yang menghubungi dia panggil Adam lahik. Ketiadaan yang menghubungi kita, itu mati. Jadi kita dikepit oleh dua adamain, dua ketiadaan. Dulu tak ada, kemudian balik akan datang tak ada balik. Habis. Maka wujud yang macam ni baharu dan tidak dikendaki pada pandangan sufi. Pandangan sufi yang memandang wujud yang sebenar. Dia tumpukan kepada al-haq, itulah Allah Ta'ala. Dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala, itu yang ketiga, sertanya, ya, bahawa sebenarnya mengetahui Allah Ta'ala adanya azali abadi. Tiada ada yang wujud bagi wujudnya berakhir tak kekal. Dialah yang awal, mana tiada permulaan, yang akhir, mana tiada kesudahan, yang zahir dan yang batin. Kerana manakala telah benar kidamnya, ya, maka mustahillah tiadanya Adam ketiadaan. Wa kullu ma, ya, tiap-tiap barang alaihil Adam yastahil alaihi. Tiap-tiap barang yang wajib. Wa kullu ma jaza alaihil Adamu alaihi qad an yastahil luqidam. Dalam matan Jawahara dia kata apa? Wa kullu ma jaza alaihi al-adam. Tiap-tiap barang yang harus menerima ketiadaan. Sama ada ketiadaan dahulu ataupun akan datang. Dia boleh terima. Mana kalau kita kata mati, dia boleh terima. Maka alaihi qad ay yastahilul kidam. Mustahil dia bersifat dengan kidam, sedia. Bila bersifat dengan sedia, bermakna apa? Wujud dia zati. Maka wujud yang zati dia takkan menerima ketiadaan. Kalau dia boleh menerima ketiadaan, maka dia baharu. Bila baharu tu bukan Tuhan, ya. Martabat wujud yang hakiki ialah wujud Allah Ta'ala. Wujud yang lain dia panggil majaz sandar saja, ya, sebab dia dikawal. Dia ada awal dan dia ada akhir. Maka syurga neraka itu lain. Kekal syurga neraka bukan kekal sama dengan kekal Tuhan. Kekal Ta'ala zati. Kekal neraka semua Tuhan kekalkan, syurga Tuhan kekal, Tuhan arif. Sekira-kira Tuhan kekal, kalau Tuhan nak padamkan boleh, tak ada hal. Dia kata ni habiskan semua syurga neraka dipadamkan semua, habislah, tak ada apa. Tapi dia janji akan mengekalkan. Dari kekal dia bergantung syurga tu, kekal yang terikat dengan Allah Ta'ala. Adapun Tuhan tidak semikian, itu asli sifat dia.
Asas ke apa ni? Dalilnya, dikalau Allah Subhanahu Wa Taala itu menghadapi ketiadaan, manakala Tuhan tu boleh bertemu tiada, maka adalah dia tidak terlepas. Ada kalanya ketiadaannya itu dengan sendirinya atau dengan suatu yang meniadakan dia. Mana yang meniadakan dia? Ada fa'il, yang berlawanan akan dia. Maka jikalau boleh akan ketiadanya suatu dengan sendiri yang tergambar kekalnya. Dan saya tidak akan didapati suatu dengan sendiri yang tergambar tidak ada. Maka sebagaimana kedatangan wujud memerlukan kepada sebab, maka demikian pula kedatangan adam, ketiadaan, lawan wujud, memerlukan kepada sebab. Jadikan semua itu ada sebab. Dan batil bahawa dia menerima adam, mana tak betul. Kalau Ta'ala tu, Tuhan tu menerima ketiadaan tu tak betul, oleh kerana mengadamkannya, mana meniadakan yang melawani dia. Kerana yang mengadamkannya, yang membinasakan dia, kalau ia qadim, maka tiada tergambarlah wujud bersertanya. Sebab tidak ada yang qadim melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan satu lagi, jikalau lawan ni yang mengadamkan itu baharulah, maka adalah yang mustahil, sebab tiadalah yang baharu dapat perlawanannya kepada yang qadim. Dia tak boleh sebanding, qadim dengan baru tak boleh sama. Qadim cara dia, baharu cara dia. Kerana yang qadim sampai pada memutuskan wujudnya. Mana boleh yang qadim boleh sampai wujud dia boleh putus? Tak boleh, dia kekal. Lebih utama daripada yang qadim sendiri. Demikian perlawanannya kepada yang baru. Kemudian sehingga dapatlah ia mempertahankan wujudnya, bahkan mempertahankan wujud itu adalah lebih mudah daripada membinasakannya, daripada memutuskan wujud tadi. Dan yang qadim tiadalah lebih kuat dan lebih utama dari yang baru. Jadi maknanya qadim dengan baru, yang menguasai ialah yang qadim. Adapun yang baru adalah benda yang dikuasai, ditentukan oleh Ta'ala. Itu di antara asas-asas ni. Dan asas yang keempat, wallahu a'lam.